keluasan adalah 96. Jadi apa formula keluasan? Jadi kita tahu formula luas adalah panjang darab dengan lebar. Panjang akan darab dengan lebar. Jadi luas adalah 96. Okey, cikgu pindahkan luas ni dekat sebelah sana lah supaya senang kita nampak. So formula panjang darab dengan lebar, kita akan dapat luas keluasan padang. Okey, jadi panjang dia berapa? Panjang dia adalah 2x tambah 2. Lebar dia adalah x tambah 3 sama dengan luas iaitu 96. Okey, jadi kalau korang perasan kat sini dia dah menjadi satu fungsi kuadratik. Sebab apa fungsi kuadratik? Sebab lepas kita darab semua kita akan dapat kuasa 2, betul tak? Sebab fungsi kuadratik ni kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Jadi itulah maksud dia fungsi kuadratik. Okey, jadi kita darab 2x darab x kita akan dapat 2x kuasa 2. 2x darab dengan 3 kita akan dapat 6x. 2 darab x kita akan dapat 2x. 2 darab 3 kita akan dapat 6. 96 ni salin balik lah. Selesaikan 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 6 sama dengan 96. 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 6 tolak 96 sama dengan kosong. Okey, belum selesai lagi. Ringkaskan, kita ada 2x kuasa 2 tambah 8x. 6 tolak 96 kita dapat negatif 90 sama dengan kosong. Jadi yang ni dah selesai kan? Dah senang dah. Langkah seterusnya kita keluarkan kalkulator. Kalau korang ada kalkulator, gunakan kalkulator. Jadi macam mana cara buat dia? Gunakan kalkulator, nanti kita akan dapat dia punya jawapan. X adalah 5 atau negatif 9. Okey, jadi kita tahu X adalah 5 atau X sama dengan negatif 9. Jadi kalau siapa ada yang tak tahu lagi menggunakan kalkulator untuk mengira fungsi kuadratik. Jadi gunakan kalkulator untuk mengira fungsi kuadratik ni, maksudnya pilih mod, pilih EQN, pilih yang nombor 3 ni. Jadi A berapa? A adalah 2, B adalah 8, C adalah negatif 90. So nanti tekan sama dengan, korang akan dapat X sama dengan 5, X sama dengan negatif 9. Tapi jangan lupa untuk buat tunjukkan step di atas. Jadi X sama dengan 5, jadi atas ni tulis X tolak 5. Dia kena berlawanan. Kalau X sama dengan 5, X tolak dengan 5. Darab dengan X tambah 9 sama dengan 0. Jadi itu jalan kira. Jangan lupa untuk buat jalan kira. Walaupun kita guna kalkulator pun, tunjukkan jalan kira. So X tolak 5 dalam kurungan darab dengan X tambah 9 sama dengan 0. Jadi kita dapat X sama dengan 5, X dapat sama dengan negatif 9. Okey, jadi kita ada dua kat sini. Ada X 5, ada X negatif 9. Sekarang ni soalan dia minta panjang dengan lebar padang. Okey, korang pernah dengar ke panjang satu padang itu adalah negatif 9? Tak pernah dengar kan? Jadi kita abaikan X sama dengan negatif 9 ni. Sebab negatif tak boleh digunakan untuk mengukur panjang. So kita ambil berapa nilai dia? Kita ambil nilai dia X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5, soalan dia minta panjang. Maka panjang salin balik adalah 2X tambah 2. Masukkan X dengan 5 tadi tu, 2 darab 5 tambah 2. So kita dapat panjang dia adalah 12 meter. Buat benda yang sama untuk lebar. Lebar X tambah 3. Jadi X kita adalah 5. 5 tambah 3 kita akan dapat 8 meter. So ini adalah jawapan kita. Jawapan akhir kita. Boleh? Ada soalan setakat ni? Kita revise balik So make sure kita boleh ingat balik tajuk-tajuk fungsi kuadratik. Sebab fungsi kuadratik ni kebanyakan pelajar dia bermasalah bila
menyelesaikan masalah yang berbentuk situasi macam ni lah. So ni jawapan dia. Okay, jadi pelajar boleh salin dulu. Kalau ada soalan boleh tanya dekat chat. Jangan risau, cikgu akan tolong. Okay, baik. Ada soalan? Boleh faham untuk soalan yang pertama ni? Jadi mana yang baru masuk tu boleh check dekat grup WhatsApp bahan ni cikgu ada send. So lagi sekali cikgu ulang, kita akan buat revision memandangkan SPM ni dah dekat. So kita dah habis tajuk form 5, kita akan start balik memudahkan korang untuk faham nanti kan. Okay, jadi ini soalan pertama mengenai tajuk fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi soalan macam ni lah yang akan keluar dekat SPM nanti, yang mana dia akan bagi masalah, korang kena gunakan situasi yang diberi tu untuk menjawab soalan yang ditanya.
Okey, kita sambung soalan kedua. Boleh Kalau ada soalan boleh beritahu. Tak perlu malu. Sebab sekarang ni kita dah kata dah waktu kritikal lah. Dah bulan 9 kan. Tahun depan nak dekat SPM dah. Okey, soalan yang kedua dekat sini. Masih tajuk fungsi kuadratik. So siapa yang baru masuk tu, kita di tajuk fungsi kuadratik. Kita ada soalan dia, hasil tambah dua nombor ialah 28 dan hasil darab dua nombor itu ialah 75. Cari nilai bagi kedua-dua nombor tersebut. Okey. Contohlah kita ada kat sini kan. Contoh kita ada dua nombor. Contoh kita ada nombor X dengan Y. X tambah Y. Dia kata hasil tambah dua nombor ialah 28. X nombor pertama, Y nombor kedua. Kita tambahkan dapat 28. Okey, itu yang dia beritahu. Lepas tu dia kata hasil darab dua nombor itu ialah 75. Boleh masuk lagi? Boleh masuk lagi tapi bukan cikgu yang handle admission ni. Sebab ada cikgu Azman dekat situ. So minta dekat cikgu Azman. Okey, cikgu sambung balik. Hasil darab dua nombor itu ialah 75. So, kalaulah kita ada X dengan Y tadi tu, X darab dengan Y dapat 75. Tapi kalau korang tengok dekat sini, kita ada Y, kita ada X kan? Memeningkan kepala. So, apa yang kita buat? Kita pilihlah contoh, kita nak tukarkan Y ni. Y ni kita gantikan dengan Y adalah 28 tolak X. Kenapa 28 tolak X? Sebab X ni pindah ke kanan. Asalnya dia positif. Jadi bila pindah ke kanan dia akan jadi negatif. So sebab itulah Y adalah 28 tolak X. Jadi apa yang kita buat? Bila kita dah tukar Y kat sini pun ada Y. Sini pun ada Y. Jadi kita gantikan Y tadi tu dengan Y yang baru. Apa dia? Iaitu 28 tolak X. Jadi X darab 28 tolak X sama dengan 75. Jadi bila korang tengok kat sini, X dengan X. X dengan X bolehlah settle kan? Betul tak? Macam biasa kan? So kita ada X darab 28 tolak X sama dengan 75. Dia kata cari nilai bagi kedua-dua nombor tersebut. Okey, jadi cari X dulu. Kita ada X darab 28 tolak X. Jadi buat satu-satu. X darab dengan 28 dapat 28X. X darab dengan negatif X, kita akan dapat negatif X kuasa 2 sama dengan 75. Okey, make sure X kuasa 2 ni letak ke depan. So negatif X kuasa 2 tambah 28X sama dengan 75. Negatif X kuasa 2 tambah 28X tolak 75 sama dengan 0. Sebab apa? 75 ni pindah ke kiri. Dah pindah ke kiri, apa lagi? Seterusnya kita boleh gunakan kalkulator. Jadi cikgu tunjuk sekali je lagi macam mana cara kalkulator. Jadi A kita adalah negatif 1, B kita adalah 28, C kita adalah negatif 75. So kita ada X pertama adalah 25, X kedua kita adalah 3. So cara dia untuk penulisan dia, korang tulis kat sini X pertama adalah 25, X kedua kita adalah 3. Tapi jangan lupa untuk tunjukkan step walaupun korang dapat X menggunakan kalkulator, jadi kena tunjukkan step dekat sini. Step dia macam mana? Buat kurungan X tolak 25. Kenapa X tolak 25? 25 pindah ke kiri dia akan jadi negatif. Darab dengan kurungan X tolak 3. Kenapa darab dengan X tolak 3? Sebab 3 tadi tu positif, pindah ke kiri dia akan jadi negatif. Sama dengan 0. So ini step wajib. Kalau tak tulis step yang kurungan ni, korang akan kurang satu markah dekat situ. Jadi, kita dah dapat X sama dengan, okay, seterusnya kita boleh buat juga macam ni. X tolak 25 sama dengan 0. X tolak 3 sama dengan 0. Lepas tu bawah tu tulis X sama dengan 25. X sama dengan 3. So kita dah dapat X sama dengan 25. X sama dengan 3. Bermaksud kita ada 2X dekat situ. Jadi tulis dekat sini, jika X sama dengan 25,
Y adalah 28 tolak X sama dengan 28 tolak 25. Y kita adalah 3. Jika X kita adalah 3, Y adalah 28 tolak 3. Y kita adalah 25. Maka nombor pertama, so kita dah dapat jawapan X dengan Y dekat sini. Okay, jadi korang tulis kat sini. Nombor pertama adalah X. Nombor kedua adalah Y. So ini jawapan kita. Jawapan akhir kita. Sebab soalan dia tanya, cari nilai bagi kedua-dua nombor. Jadi kita ada dua kemungkinan nombor sebenarnya dekat sini. Sebab apa? X kita ada 25 dengan 3. So inilah jawapan akhir kita. Boleh? Ada soalan? Okay, boleh salin dulu dan cuba fahamkan. Kalau ada juga yang tak faham, jangan risau. Jangan malu. Boleh je tanya cikgu.
Okay, boleh ke untuk soalan kedua ni? Right, jadi itu adalah soalan kedua. Jangan lupa untuk salin. Jadi ni soalan pertama tadi, mana yang baru masuk, nak senang korang screenshot lah kan. Screenshot sebab takut tak sempat salin. Nak salin tak apa, tak ada masalah kan. Jadi ni soalan yang kedua. Ada soalan? Boleh faham semua ni? Faham. Alright, okay, bagus. Okay, jadi ini soalan yang kedua. Kita sambung soalan yang ketiga. Okay, cuba baca dulu soalan ketiga ni. Semua dapat bahan Cikgu ada send dekat grup WhatsApp. So kalau tak clear yang cikgu show screen ni, dekat screen ni, tengok bahan dekat grup WhatsApp tu. Baik, Syasha membaling batu ke udara. Diberi tinggi H dalam meter. Batu itu pada T saat selepas dilontar ialah H sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Berapa lamakah batu itu di udara? Okay, jadi keyword dia dekat sini, dia baling batu ke udara. Jadi H ni adalah ketinggian, T ni adalah masa ataupun dalam saat. Jadi dia beritahu H adalah 2 negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Okay, kita salin dulu. H sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Okay, apa yang korang boleh faham jika kita baling batu ke udara? Okay, contoh kita baling batu ke udara kan. Ni batu contohnya. Apa yang kita boleh faham adalah sebelum kita baling, bila kita baling batu tu ke udara, batu tu confirm akan jatuh balik, betul tak? Jadi dia akan jatuh. Jadi contoh ini adalah tanah. Jadi bila sebelum dia menyentuh tanah ni, ketinggian dekat tanah ni kita panggil dia sebagai H sama dengan kosong. Sebab kita tahu H tu adalah ketinggian, betul tak? Jadi kita tahu ketinggian dekat tanah tu adalah H sama dengan kosong. Bermaksud, okay, cikgu tulis kat sini. Masa batu di udara ialah masa sebelum batu itu menyentuh tanah. Boleh faham ke tulisan cikgu ni? Jatuh ke tanah, iaitu H sama dengan kosong. Sebab bila kita baling kat atas, batu tu confirm akan jatuh, betul tak? Sebab ada gravity kan. So sebelum dia sentuh tanah tu, H dia adalah kosong. Kita panggil tanah tu H sebagai kosong. Sebab H tu dia beritahu tadi ketinggian. Sama lah macam kalau korang pergi ke mall kan. Jadi level paling bawah tu kita panggil dia ground floor kan. Dia sama lah, cuma kita panggil dia sebagai kosong. Sebab nombor paling awal adalah kosong. Okay, jadi maksudnya H sama dengan kosong dekat sini, kita gantikan ke dalam H yang dekat sini. Okay, jadi tengok kat sini. Apa yang cikgu buat adalah negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2 cikgu samakan dengan kosong. Sebab H tadi tu dia beritahu adalah kosong. Jadi kalau korang nampak dekat sini apa benda ni? Ini adalah fungsi kuadratik. So fungsi kuadratik, macam biasa, tekan kalkulator. So cikgu dah siap-siap tekan kalkulator. Cikgu dapat dekat sini T dia adalah, T yang pertama adalah negatif 1/2. T yang kedua adalah 2. Jadi apa yang korang buat kat atas ni adalah 2 darab T tambah 1. Boleh ingat lagi? 2T tambah 1. Sebab apa? 2 ni naik atas darab dengan T. Negatif 1 pindah ke kiri, dia akan jadi positif 1. Darab dengan T tolak 2 sama dengan kosong. 2T tambah 1 sama dengan kosong. Atau T tolak 2 sama dengan kosong.
So akhir sekali kita dapat T sama dengan negatif 1/2, T sama dengan 2. Okay, jadi kalau korang perasan kita ada dua masa dekat sini. T negatif 1/2 dengan T sama dengan 2. Jadi kalau kita cerita pasal masa, apa yang kita tahu? Masa ni mesti positif kan? Mana ada orang cakap, tadi aku makan selama negatif 30 minit. Mana ada kan? Mana ada negatif 30 minit? Jadi apa yang kita buat dekat sini, kita abaikan T sama dengan negatif 1/2, kita ambil T sama dengan 2. Sebab masa mesti positif. Mana ada masa negatif? Jadi jawapan akhir kita, maka batu itu berada di udara selama 2 saat. So ini jawapan akhir kita. Kita pilih T yang positif. Kita pilih T sama dengan 2 disebabkan masa mesti positif. Kita tak pilih T sama dengan negatif 1/2 sebab tak ada masa yang negatif. So dia dah macam patah balik masa tu kalau kita cerita pasal negatif kan. So jawapan akhir kita adalah maka batu itu berada di udara selama 2 saat. Nampak macam simple betul tak? Tapi soalan macam ni lah yang akan keluar kat SPM nanti. Sekurang-kurangnya dia akan bagi korang 3 markah dekat sini. Dia akan keluar dalam kertas 2. Okay, Haikal tanya, memang kena buat ayat ke? Okay, sebenarnya tak perlu buat ayat pun. Jadi kalau korang setakat tulis T sama dengan 2, tapi korang kena bagi tahulah. Akhir sekali kita kena tulis, kita pilih T sama dengan 2. Korang kena tunjukkan sebab kita ada 2 T. Negatif 1/2 dengan T sama dengan 2. Kena tunjuk kita pilih T sama dengan 2 ni. Jadi macam mana nak tunjuk tu, kenalah buat ayat kan. Maka batu itu berada di udara selama 2 saat. Tak wajib untuk buat ayat, tapi selamat kan. Lagi bagus kalau korang buat ayat. Boleh? Boleh Haikal Alright, okay. Okay, simple kan? Cuma nampak macam simple tapi banyak markah dia, iaitu 3 markah. Sebab apa? Sebab ni soalan kebat sebenarnya. Korang kena fikir pasal batu tu macam mana kan. Baling batu kat atas, dia akan jatuh ke tanah. So dia macam tu. Okay, boleh salin? Boleh faham? Ada yang tak faham? Faham. Alright, okay. Kalau ada yang tak faham tu jangan risau. Tanya je. Ini memang untuk korang juga kan. SPM dah dekat dah. Tak payah malu-malu. Okay, salin dulu.
Okay, baik. Jadi kita dah selesai soalan 1, soalan 2, soalan 3. Jadi kalau korang perasan sebenarnya soalan 1, soalan 2, soalan 3 ni adalah jenis soalan kebat. Jadi kalau korang perasan dekat bahan yang cikgu send ni, dia ada tanda kat situ. Dia sebenarnya adalah soalan kebat. Soalan yang memerlukan korang berfikir luar kotak. Nak katakan berfikir luar daripada kotak lah. Sebab soalan dia soalan berupa masalah ataupun situasi. Okey, soalan nombor 4. Tengok soalan nombor 4 kat sini. Okey, cuba baca soalan nombor 4 ni dulu. Cuba korang fikirkan macam mana agak-agak kita nak jawab soalan macam ni. So kita ada 2 perentas dan 1 diameter bersambung untuk membentuk satu segitiga di dalam sebuah bulatan. Panjang perentas pertama adalah kurang 1 cm daripada 2 kali panjang perentas kedua, manakala panjang diameter ialah lebih 2 cm daripada panjang perentas pertama. Hitung diameter bagi bulatan itu. Okey. Macam mana agak-agak nak jawab soalan ni? Nampak soalan kebat dekat sini. Soalan nombor 4 ni adalah soalan kebat. Jadi sebab dalam SPM akan ada satu soalan kebat, 1 atau 2 macam tu, kan? Bentuk dia macam ni lah, kan? Soalan dia lebih kurang macam ni. Okey, baik. Dia kata 2 perentas dan 1 diameter bersambung untuk membentuk satu segitiga di dalam sebuah bulatan. Okey, jadi bayangkan kita ada satu bulatan. Kita ada diameter. Apa maksud diameter? Diameter bermaksud keratan rentas di dalam satu bulatan. Lepas tu dia kata membentuk satu segitiga di dalam sebuah bulatan, panjang perentas pertama adalah kurang 1 cm. Jadi kalau dia kata membentuk satu segitiga, membentuk satu segitiga. Jadi apa yang korang tahu kalau ada segitiga dalam bulatan? Bermaksud ujung ni adalah 90 darjah. Betul tak? Yang ni kita ada belajar dalam bulatan, kan? Memang itu dia punya keyword. Okey, jadi kita keluarkan segitiga dekat sini tadi tu. Kita keluarkan segitiga ni. Jadi cikgu keluarkan, kita dapat bentuk segitiga dia macam ni lah, lebih kurang macam ni. Yang ni adalah 90 darjah. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat dekat sini? Okey, yang panjang, paling panjang ni adalah apa dia? Hypotenuse. Okey, ataupun kita ada belajar dalam segitiga sudut tegak, apa dia? Satu perkataan ataupun satu formula yang kita gunakan. Kita ada Pythagoras theorem. So kita ada A contohnya, kita ada B dekat sini, contoh kita ada C dekat sini. Kalau kita nak cari C, C adalah punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Betul tak? Ataupun C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini adalah dalam Pythagoras theorem. Okay, follow betul-betul penerangan untuk soalan nombor 4 ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, dia kata pertama tadi, panjang perentas pertama. So bayangkan ini adalah panjang perentas pertama A. Dia kata kurang 1 cm daripada 2 kali panjang perentas kedua. Contohlah panjang contoh kita anggap panjang perentas kedua, perentas pertama contohnya kita pertama. Kita namakan dia sebagai A. A iaitu A dia bagi tahu tadi kurang 1 cm daripada 2 kali panjang perentas kedua. So kita anggap perentas kedua ni kita anggap sebagai X sebab kita tak tahu. Perentas
kedua kita anggap sebagai X. Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu kan, X. Jadi, panjang perentas pertama dia kata kurang 1 cm daripada 2 kali panjang perentas kedua. Panjang perentas kedua tadi, X. Jadi, 2 kali panjang X kurang 1 cm bermaksud 2X tolak 1. So, dekat sini kita ada 2X tolak 1. Contohnya A, 2X tolak 1. B ni tadi, perentas kedua kita anggap dia sebagai X. Soalan dia suruh cari diameter. Diameter maksudnya kita nak cari C, betul tak? Jadi bila kita nak cari diameter, apa formula dia? Formula dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi A adalah 2X tolak 1, B adalah X. Jadi A kuasa 2, maksud dia 2X tolak 1 kuasa 2 kan? Ingat, kuasa 2 kan? Boleh? Okey, lupa pula dia ada bagi tahu kat sini. Panjang diameter (2 cm) adalah lebih 2 cm daripada panjang perentas pertama. Dia panjang 2 cm daripada perentas pertama. So perentas pertama 2x tolak 1. Panjang lebih 2 cm lagi, tambah dengan 2. So 2x tolak 1 tambah 2, kita akan dapat 2x tambah 1. So diameter kita dapat 2x tambah 1. So diameter ni, C tadi tu, dia adalah 2x tambah 1. So kita dah dapat A, dah dapat B, dah dapat C. So sekarang ni diameter adalah 2x tolak 1 kuasa 2. Jadi kalau cikgu gunakan Pythagoras theorem, cikgu salin balik kat bawah supaya korang boleh nampak. Menggunakan Pythagoras theorem, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So salin je balik. C tu apa? C tu adalah 2x tambah 1 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. A apa dia? A adalah 2x tolak 1 kuasa 2. 2x tolak 1 kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. B kuasa 2 apa dia? X kuasa 2. Boleh? So far okay? So kita ada persamaan kuadratik dekat sini, betul tak? Kita ada 2x tambah 1 kuasa 2 sama dengan 2x tolak 1 kuasa 2 tambah x kuasa 2. Jadi apa yang cikgu nak korang buat, kembangkan. So kat sini cikgu dah kembangkan siap-siap untuk korang. Kita ada 4x kuasa 2 untuk yang ni, sebelah kiri ni. 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 sama dengan 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 tambah lagi x kuasa 2. Boleh? Try kembangkan. Okey, jadi yang ni setelah dikembangkan. Okey, cikgu bagi asing lah supaya korang tak terkeliru. Yang ni asingkan. Alright. Okey, kita dah kembangkan, kita dapat 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1 sama dengan 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 tambah x kuasa 2. Jadi kerja korang dekat sini adalah simplify kan. Semua tu ringkaskan. Mana yang boleh tolak, tolak. Mana yang boleh tambah, tambah. So 4x kuasa 2, 4x kuasa 2, potong, potong. 4x dengan tolak 4x kita akan dapat tambah x kuasa 2, pindah sana dia akan dapat negatif x kuasa 2 tolak 8x sama dengan 0. Yang atas ni cikgu ringkaskan. Boleh Maksudnya cikgu skip dari segi ringkasan tadi tu. Ringkas-ringkas tu cikgu dah skip dah. Kita nak cepat. Tapi kalau korang tak faham, bagi tahu je. Ada yang tak faham bila cikgu buat laju macam ni?
So kita dapat negatif X kuasa 2 tolak 8X sama dengan kosong. Datang daripada mana? Datang daripada atas ini. Datang daripada yang atas ni. Cikgu ringkaskan. Maksudnya 4X kuasa 2 tolak 4X kuasa 2 dapat kosong. 4X tolak 4X, negatif 4X tolak negatif 4X, kita dapat negatif 8X. X kuasa 2 pindah sana, dia akan dapat negatif X kuasa 2. Right. Jadi kita dah ada negatif X kuasa 2 tolak 8X. Apa yang korang buat adalah tekan kalkulator macam biasa. Tekan kalkulator. Jadi A kita adalah negatif X kuasa 2. Bermaksud apa? Negatif 1. B kita negatif 8X. Negatif 8. C kita, ada C kat situ? Tak ada C. Jadi C kita adalah kosong. Kita dapat X pertama adalah negatif 8. X kedua adalah kosong. Jadi tulis kat sini. X sama dengan negatif 8. X sama dengan kosong. Tapi jangan lupa untuk tunjukkan step di atas. Iaitu X darab X tolak 8 sama dengan kosong. Jadi kalau korang dapat X sama dengan kosong, ini cara tulis dia. X kurungan X tolak 8. Sorry, X tambah 8. X kita adalah positif, sorry. X 8. X tolak 8 dekat sini. Jadi kenapa X tolak 8? Sebab 8 di sini adalah positif. Bila pindah sana akan dapat negatif. Jadi X, kalau kita dapat X sama dengan kosong, tulis X kat sini. Kurungan X tolak 8. Sebab apa? X sama dengan 8. Bila 8 pindah ke kiri, dapat negatif. X tolak 8 tutup kurungan sama dengan kosong. X sama dengan kosong atau X tolak 8 sama dengan kosong. So kita ada X sama dengan 8, kita ada X sama dengan kosong. Tapi belum selesai lagi. Sebab apa? Soalan dia nak apa? Soalan dia kata hitung diameter bagi bulatan itu. Jadi bila soalan dia nak diameter, diameter tadi kita dapat sama dengan 2X tambah 1. Okey, kita ada dua pilihan X kat sini. Ada 8 dengan kosong. Kita nak pilih yang mana? Okey, sama macam panjang yang tadi. Pernah ke dengar panjang satu benda tu adalah kosong? Tak pernah dengar kan? Kita tak pernah dengar panjang sesuatu benda itu adalah kosong. Contoh kita cakap panjang bangunan tu adalah kosong. Mana ada? Jadi kita akan pilih X sama dengan 8 dekat sini. 2 darab 8 tambah 1. Jadi diameter kita dapat 2 darab 8, 16 tambah 1 dapat 17 cm. So ini jawapan akhir kita. Kita akan pilih X sama dengan 8. Kita tak pilih X sama dengan kosong sebab tak ada panjang yang kosong. Panjang mesti ada nilai, kan? Satu benda tu mesti ada nilai kepanjangan dia. Boleh? Okay, jadi ini adalah jalan kira untuk soalan nombor 4. Boleh faham? Ada soalan? Faham. Faham Yang lain macam ni? Ramai kat sini. Ada dalam 30 lebih orang. Tak tahu ada berapa orang ni. Yang lain tu kalau ada soalan tanya je. Jangan risau. Kenapa diameter bukan 2 darab 2x tambah 1? Sebab dia kata panjang diameter ialah 2 cm. Adalah lebih 2 cm daripada panjang perentas pertama. Jadi perentas pertama ni 2x tolak 1. 2x tolak 1 tu tambahlah 2. Sebab dia kata lebih 2 cm daripada panjang dia. So 2x tolak 1 ni adalah panjang perentas pertama. Tambah 2. Sebab dia kata lebih 2 cm je. Dia tak kata darab dengan 2 ke, dia tak kata kali dengan 2. Dia kata lebih dengan 2 saja. So tambah dengan 2. Sebab tu kita dapat akhir sekali 2x tambah 1. Boleh? Siapa yang tanya tadi? Silia. Silia. Nama kamu Silia. Boleh? Alright, okay. Ada soalan lagi? Okay, jadi boleh salin dulu. Fahamkan. Kalau tak faham boleh tanya. Jangan risau.
Kalau ada soalan, tanya je. Ni risau. Cikgu tahu ada ni, mesti ada yang kurang faham kan. Bukan nak kata dia tak tahu, tapi dia kurang faham. Sebab apa tajuk fungsi kuadratik ni adalah antara tajuk yang penting di dalam SPM nanti. Sebab tu cikgu ulang balik. Walaupun korang dah belajar kan, tahun lepas kan. Okay, kita ada baki dalam 2 minit kat sini. Cikgu rasa untuk buat satu soalan lagi macam kurang sempat. So, kita revise balik 4 soalan yang kita dah buat dalam kelas hari ni. Jadi soalan 5 tu, sebab soalan 5 tu jalan kira dia panjang sikit. So, tak apa, kita buat next week. Right. Okay, jadi kita revise balik soalan yang pertama. Start daripada soalan pertama. Soalan pertama ni dia kata sebuah padang dengan keluasan 96 meter persegi mempunyai panjang 2x tambah 2 meter dan lebar x tambah 3 meter. Cari panjang dan lebar padang itu. So soalan dia minta panjang dan lebar padang itu. Kita tahu panjang dia 2x tambah 2, lebar dia adalah x tambah 3. Tapi ada x dekat situ. So kita kena cari x dahulu. So kita gunakan maklumat yang ada, kita cari menggunakan maklumat ni. Panjang darab lebar sama dengan luas. Panjang dah diberi, lebar dah diberi. 2x tambah 2 darab dengan x tambah 3 sama dengan 96. Susun dia sampai dia menjadi satu fungsi kuadratik macam ni. Gunakan kalkulator untuk cari x. Kita ada nilai dia x sama dengan 5 dengan x sama dengan negatif 9. Kita pilih x sama dengan 5 disebabkan negatif 9 tu adalah satu nilai yang kita tak boleh guna.
So panjang, masukkan X sama dengan 5 dekat sini, masukkan dekat sini. Kita dapat panjang dia adalah 12 meter. Kita dapat lebar dia adalah 8 meter. Itu soalan pertama. Soalan kedua, dia kata hasil tambah 2 nombor ialah 28 dan hasil darab 2 nombor ialah 75. Jadi kita tahu kalau dia tambah dua-dua nombor tadi tu, X tambah Y dapat 28. So kita gantikan Y tu, kita gunakan 28 tolak X. Jadi Y dekat sini gantikan dengan yang ni, 28 tolak X. Jadi kita ada X sama darab dengan 28 tolak X sama dengan 75. Susun dia sampai menjadi fungsi kuadratik macam ni untuk mencari nilai X 25 dengan 3. Sebab ada dua